Sekarang ni kita nak faham klasifikasi ibadah. Yang inilah menentukan sama ada ibadah kita tu diterima atau ditolak, sah atau batal, betul atau salah. Baik, klasifikasi ibadah ini mengikut ulama-ulama fiqh dapatlah dibahagikan kepada 4 bahagian. Pertama ialah klasifikasi ibadah dari sudut apa? Dari sudut jenis perbuatan hamba. Tu yang pertama. Klasifikasi ibadah dari sudut jenis perbuatan hamba. Bila kita berbicara klasifikasi ibadah dari jenis perbuatan hamba, maka pembahagian ibadah dari sudut ini dipecahkan kepada 4. Yang pertama dinamakan ibadah apa dia? Yang melibatkan hati. Ibadah i'tiqadiyah ataupun ibadah qalbiyah. Yang kedua ialah ibadah qauliyah. Yang ketiga ibadah amaliyah. Yang keempat ibadah maliyah. Baik. Yang pertama disebut ibadah qalbiyah, kerana asas dan punca bagi ibadah ini adalah aktivitinya berpusat dan berasal daripada hati. Manifestasi sumber dia daripada hati. Apa dia ibadah qalbiyah? Contoh, dia lebih kepada ibadah yang memainkan peranan dalam keimanan, kepercayaan, i'tiqad. Contoh, saya beriman kepada Allah. Ni ibadah qalbiyah, melibatkan hati kita. Kita beriman kepada Allah. Hati kita percaya bahawa Allah itu ada, Allah itu wujud. Ibadah qalbiyah. Kita juga meyakini Allah mempunyai nama-nama yang khusus sebagaimana yang disebutkan dalam nas-nas. Ibadah qalbiyah. Kita meyakini Allah juga mempunyai sifat-sifat khusus sebagaimana disebutkan dalam nas. Ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ni dia boleh pi juga pada bentuk mahabbah, kecintaan kepada Allah. Dalam hati kita ni rasa cinta pada Allah, rasa sayang pada Allah, rasa rindu pada Allah, rasa hati nak mengenali Allah dari sudut sifat dia, dari sudut nama dia, dari sudut perbuatan dia. Tu ibadah qalbiyah. Dan ibadah qalbiyah selain daripada mahabbah, dia boleh pi pada tafakkur, iaitu merenung dan berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Kita fikir pasal makhluk dia. Oh, hebatnya bukit ni, besarnya gunung ni, cantiknya haiwan ni. Dengan bertafakur, renung dan berfikir tentang makhluk dia, boleh mendatangkan ingatan kita balik pada Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ibadah qalbiyah. Manakala ibadah yang kedua disebut ibadah qauliyah. Apa dia qauliyah? Manifestasi dia, aktiviti dan sumber dia daripada mulut, lidah tu senang. Qaul ni ialah perkataan. Yang paling mudah ibadah yang disebut sebagai qauliyah, inilah tilawatul Quran. Baca Quran. Kita baca Quran boleh mendatangkan pahala dan dinilai di sisi Allah sebagai ibadah yang bersifat qauliyah. Sebab bila kita baca, mengeluarkan suara daripada mulut kita, bacaan Al-Quran. Selain itu, apa dia lagi? Berzikir. Hasbi Rabbi Jallallah ke, Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih. Zikir, ibadah qauliyah. Selain itu apa dia? Angkat tangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadah qauliyah, berdoa dan memohon kepada Allah. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertakdis, semua adalah ibadah qauliyah. Dan termasuk ibadah qauliyah ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kita niatkan
apa yang kita nak perintahkan pada orang lain ataupun kita nak seru orang lain ke arah kebaikan dan nak larang orang lain supaya tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, asal sebelum perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar berlaku, kita niatkan kepada Allah untuk ke arah kebaikan, berpahala dari sudut ibadah qauliyah kita. Yang ketiga, ibadah amaliyah, yang manifestasi sumber dan aktiviti dia berdasarkan tubuh kita, tulang pak kerak ni, sebab dia melibatkan amalan, perbuatan. Apa dia? Solat. Solat pun dia ada qalbiyah juga. Dari sudut niat dia ada bacaan qauliyah, tapi dari sudut perbuatan tu ada rukun-rukun dia. Kita kena berdiri, kena guna tubuh, rukuk kena guna tubuh, sujud kena guna tubuh, iktidal kena guna tubuh, duduk kena guna tubuh. Lepas tu duduk antara dua sujud guna tubuh, kita duduk iftirashi guna tubuh, guna tubuh. Salam pun kena paling-paling guna tubuh. Puasa kena guna tubuh. Hak nak menahan lapar dahaga tu tubuh kita. Haji, hak nak tawaf tubuh kita. Sa'i, Safa Marwah nak tawaf tubuh kita. Arafah, nak bermalam di Arafah tubuh kita. Nak melontar tubuh kita. Itu ibadah yang bersifat amaliyah. Dan yang terakhir iaitu ibadah yang bersifat maliyah. Apa dia malun dalam bahasa Arab? Harta benda. Jadi apa ibadah yang kita boleh buat melalui sarana ataupun perantaraan harta? Dalam Islam antara yang besar ialah zakat. Kita ada zakat badan yang kita panggil zakat fitrah. Ada zakat lain, contoh zakat perniagaan, zakat perusahaan, zakat penternakan, zakat buah-buahan, zakat tanaman, zakat emas, zakat tu, zakat ni, tu adalah bentuk ibadah maliyah. Selain daripada zakat, sedekah. Ada duit RM1, tapi bila duit RM1 ni nilai kecil di mata manusia sekarang, tapi bila kita niat ikhlas kepada Allah lalu tabung masjid, bubuh, dia berpahala dan dinilai besar di sisi Allah. Ataupun kita naik motor jumpa pakcik, kita nampak sedih dia duk pikul sampah ke pikul kotak ke, kita berhenti ambil RM10. Pakcik ambil lah, pakcik buat makan ke, buat minum ke, pakcik nak beli apa-apa keperluan. Niat ikhlas kepada Allah, berpahala. Jumpa anak yatim, bagi, berpahala. Selain itu apa dia? Harta yang boleh diwakafkan, wakaf. Mari seorang ustaz kebetulan nak cari tanah untuk bangunkan institusi pendidikan, sekolah tahfiz ke, dia nak buat jenis hak mengaji, hak akademik ke, ada tak tanah-tanah yang elok di sini sikit? Oh kebetulan ustaz, saya pun nak kata kaya tak kaya mana, tapi adalah 100 ekar tanah tu. Jadi ada hak cantik kalau ustaz nak jenis tu di hujung kampung, adalah 5 ekar. Saya pun tak buat apa, naik lalang je 100 ekar semua ni, tak ada nak usaha. Jadi ustaz pilah ambil 5 ekar tu nak bangun tahfiz ke nak buat apa, saya wakafkan tanah tu, berpahala. Ataupun kita ada wakaf dalam bentuk bangunan, bukan setakat tanah, kita dah bina-binaan atas tu tapi tak guna, ada 3 tingkat. Mari pula tu kebetulan ustaz nasib baik sungguh, jadi ustaz pun tak payah beli tanah, tak payah nak buat bangunan, ada dah siap-siap. Jadi ambil budak, buat masuk terus. Kebetulan kan, macam cerita apa? 3 Abdul, kebetulan tak? Apa tuan haji nak, kebetulan anak-anak yatim. Oh kebetulan sungguh hari ni tuan dia ni nak sedekah. Jadi masuk murid-murid semua, pakai masuk terus murid-murid. Tu contoh. Baik. Yang ni klasifikasi ibadah kelas pertama yang dinilai dari sudut jenis perbuatan hamba, ada 4 ni.